You tahu kenapa saya panggil awak ke sini? I heard from Miss Lee, you cheated in a class. It's truly bad if your mom know about this and you cheated in the exam. Jadi, kita nak buat macam mana ni? So how? Saya tak faham, cikgu. 老师，我不明白什么意思，我可以讲帮你。我帮你可以没问题，这样你告诉我的话，你能帮我什么？你知道我要讲什么吗？不要。不要啊。 Okay, tempat you pergi. Sekejap lagi saya akan call ayah kamu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Analisis Awani. Ini siaran saya langsung dari studio kami di Bukit Keuangan. Anda baru saja menonton video yang berdurasi 1.5 minit lebih untuk menceritakan salah satu kempen daripada Transparency Malaysia di mana ia adalah sebahagian daripada kempen untuk mendidik mereka yang khususnya di peringkat lebih awal iaitu golongan kanak-kanak mengenai rasuah dan tidak memberi rasuah, maksudnya kempen Don't Settle. Dan ini juga memberikan satu indikasi ataupun menghantar satu mesej bahawa rasuah itu bukan diwarisi secara biologinya, tapi ini adalah satu pembudayaan yang dipelajari dalam peringkat-peringkat umur tertentu. Itu yang kita akan perbincangkan dalam agenda analisis Awani pada malam ini bersama dengan Datuk Akbar Sattar, merupakan Presiden Transparency International Malaysia. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam analisis Awani pada malam ini. Dan kalau dilihat kepada durasi 1 minit, itu mungkin ini adalah satu kempen yang mudah tapi dapat memberikan impak yang cukup besar di mana menghantar pelbagai mesej. Itu bukan sahaja kempen kesedaran di kalangan kanak-kanak, tapi bagi golongan dewasa yang menontonnya mungkin memberikan tamparan juga, kerana kalau di kalangan kita 39% merasakan bahawa rasuah di Malaysia meningkat dan 3% juga mengatakan mereka ada pengalaman memberi rasuah. Dan dalam aspek ini, bagaimana kempen yang sekecil ini mampu memberikan satu impak yang besar terhadap bagaimana pembudayaan untuk menentang rasuah dapat dilakukan di negara kita. Mengikut peredaran masa, ya, social media merupakan satu medium yang begitu bagus sekali ya, untuk kita mempromosikan kegiatan anti rasuah. Dan perlu diingat bahawa video seperti ini pernah dibuat di Thailand, iaitu anti smoking, yang mana dalam masa 10 hari terdapat lebih kurang 5 juta viewers yang melihat dan juga memberi komen. Lebih kurang 10,000 orang memberi komen terhadap video ini, dan ia juga telah disebar lebih kurang 30 negara secara percuma untuk kempen anti smoking. Dan TI Malaysia percaya bahawa dengan adanya video ini, mesej anti rasuah, terutama sekali Don't Settle, iaitu orang ramai sepatutnya tidak memberi, kerana tanpa memberi maka tidak ada rasuah. Ini merupakan satu mesej yang begitu penting. Dan dalam video ini kita dapati bahawa sama dengan pendapat pakar kriminologi, yang mana crime is learned. So dalam segi rasuah ini, jenayah rasuah ini bukan inherited ataupun bukan merupakan faktor biologikal. Ia merupakan satu faktor yang dipelajari. Kita mengajar kanak-kanak supaya melibatkan diri dalam rasuah. Bilakah mereka bermula? Itu perlu dibuat satu kajian dan juga mencari root cause, apakah sebab rasuah yang berlaku di negara kita ini. Bagaimana kita nampak ianya begitu efektif di mana mesej ini melalui kanak-kanak, menerusi pendidikan, dan ini juga dapat kita mengenal pasti banyak perkara. Satu daripada ini adalah punca bagaimana kita juga dapat melihat bagaimana orang ramai juga ada, kalau saya baca di YouTube, ada juga yang berkongsikan pengalaman, berkongsikan cerita di mana ada setengah daripada kita yang mengatakan bahawa mereka menentang rasuah, mereka memandang bahawa perbuatan rasuah itu adalah satu perbuatan yang tidak sepatutnya berlaku, akan tapi sebagaikan ianya mereka tidak agak untuk terlibat sama untuk memberi dan sebagainya. Bagaimana dalam situasi itu, Datuk? Saya rasa dalam kajian barometer kita pada tahun 2013 ya, kita dapati bahawa terdapat dua sebab ya kenapa mereka ini merasuahkan pegawai-pegawai tertentu. Yang pertama, untuk mendapat servis yang cepat.
Dan yang kedua, mengikut mereka. Itulah merupakan jalan yang terakhir mereka terpaksa buat. Jadi saya kira jika sekiranya masyarakat kita, civil society, pada keseluruhannya berpakat lah. Jangan yang setengah buat tak buat. Berpakat sama-sama, jangan buih, jangan memberi, dan saya kira rasuah di Malaysia ini dapat dikurangkan dan kita akan mencapai sebuah negara yang maju tanpa rasuah. Dalam aspek itu, pengupayaan komuniti itu cukup penting sekali, dan kita mahukan tindakan dan juga perbuatan dan juga amalan mulia seperti menolak rasuah dan juga melakukan penguatkuasaan terhadap diri secara kendiri ini dapat dijadikan praktis dan sekaligus dapat dijadikan sesuatu yang dapat diiktiraf, dapat recognition-nya itu ada. Dan dalam aspek ini, ramai juga yang mengatakan bahawa persepsi dan sebagainya itu mungkin kerana kurangnya penguatkuasaan dan tidak banyaknya kisah-kisah yang berjaya ataupun kisah-kisah yang dapat dijadikan satu tanda arah supaya ini adalah satu perkara yang dapat dielakkan rasuah ini. Datuk? Pendapat setengah daripada kalangan orang ramai yang mengatakan kekurangan ataupun lemahnya kuat kuasa itu mungkin ada benar. Tetapi perlu diingat bahawa kita juga sebagai masyarakat perlu juga tampil dan bekerjasama dengan penguatkuasa memberi maklumat berkualiti supaya rasuah ini dapat dihapus dengan cepat. Dan saya kira kalau kita mengikut SPRM, mereka tak cukup pegawai. Jadi kita perlukan maklumat-maklumat yang bermutu supaya mereka dapat bekerjasama dan juga memberi maklumat yang baik supaya tanggapan dapat dibuat dengan bagus. Saya bagi contoh di Indonesia di mana kegiatan masyarakat begitu penting sekali terhadap KPK iaitu Badan Anti Rasuah yang begitu popular kini. Yang mana apabila KPK ini tidak mempunyai wang untuk membina dia punya bangunan, maka rakyat membantu. Tak kira berapa rupiah, RM10, RM1,000 dan sebagainya demi untuk membangun dan juga mencegah rasuah di Indonesia. Jadi ini merupakan semangat yang begitu sukar dicari jika kita bandingkan dengan Indonesia. Indonesia ada masalah rasuahnya yang cukup besar juga di situ. Akan tetapi kalau itu dapat dijadikan contoh, mungkin contoh itu juga boleh diadakan juga di Malaysia atau dapat diangkat di Malaysia. Bagaimana itu dapat kita lihat? Kita berhenti lihat seketika dahulu. Datuk ada komennya. Kita jumpa lagi dalam analisis awal ini selepas ini. Itu antara maklumat dan juga fakta mengenai indeks persepsi rasuah di mana Malaysia menduduki tangga ke-54 daripada 177 negara menurut laporan pada tahun lepas. Tadi sebelum kita berhenti, kita ada bercerita mengenai bagaimana Datuk memberikan contoh seperti di Indonesia, bagaimana komuniti terlibat sama dalam pengupayaan dan juga untuk membentas rasuah. Dan dalam konteks CPI juga sendiri, Indonesia berada dalam satu kedudukan yang semakin diperbaiki dari setahun ke tahun. Dan dalam aspek ini juga, kalau kita lihat Indonesia satu ketika dulu dibelenggu dengan persepsi rasuah yang begitu besar, malah hingga kini sekalipun. Akan tetapi mungkin ada perkara yang kita boleh lihat ada contoh dan juga praktisnya di sana bagaimana? Saya rasa kalau lihat 10 tahun dahulu indeks persepsi iaitu Corruption Perception Index Indonesia berada di tangga 160 dan 2 tahun lepas mereka telah meningkat baik kepada 116 dan tahun lepas kepada 114. Jadi peningkatan ini merupakan satu peningkatan yang begitu baik sekali kerana efisiennya KPK di sana, mengikut konteks di sana. Dan yang kedua saya dapati apabila seseorang ditangkap pula, didapati bahawa kebanyakan ataupun 100% daripada kes-kes itu telah disabit kesalahan. Ini merupakan satu faktor yang begitu penting. Selain daripada efisiennya KPK dan juga kerjasama daripada orang ramai, dan kini boleh dikatakan setiap minggu bupati
ataupun Datuk Bandar boleh dikatakan setiap hari dan juga setiap minggu ada ditangkap dan dihadap ke mahkamah kerana mengamalkan rasuah. Dan ini jika kita bercakap dengan orang Indonesia, mereka sendiri mengaku bahawa mereka begitu takut dan juga hormat kepada KPK. Hormatnya mereka kepada KPK itu mungkin dapat dilihat Datuk menyebut mengenai bagaimana ianya berjalan dengan sungguh efisien. Mungkin dapat diperincikan efisiennya KPK itu kalau di Indonesia sebagai contoh. Saya rasa mereka mempunyai kuasa, ya, kuasa yang begitu luas sekali dan juga mendapat sokongan daripada kerajaan, strong government, ya. Dan juga mereka juga mendapat sokongan daripada pegawai-pegawai dan juga orang-orang yang begitu benci kepada rasuah. Jadi mereka bukan saja ingin melihat Indonesia sebuah negara yang bersih dari rasuah, bahkan juga dihormati di kalangan negara-negara di Asia ini. Dan kini kalau kita mengikut berdasarkan kepada investment, ya, kerana setiap investment, investor sebelum datang ke sebuah negara, kini mereka berpandukan kepada CPI index, yang Transparency International keluar setiap tahun. Jadi apabila kita mempunyai CPI yang bagus, kemungkinan besar, ya, investor itu akan datang dengan lebih banyak. Dan bagi Indonesia, saya dapati investor lebih suka ya, untuk pergi dan melabur Indonesia kerana kegiatan rasuah dan juga kegiatan untuk menghapuskan rasuah telah berjalan dengan baik dan begitu dihormati oleh semua masyarakat. Itu antara elemen, walaupun kita faham Indonesia itu faktor yang lain itu juga cukup mendominasi keadaan untuk investor masuk. Datuk, dalam aspek itu juga ramai yang mengatakan bahawa, ataupun ramai juga di antara penonton mengatakan bahawa kalau begitu di Malaysia, bagaimana kita melihat kepada praktis dan juga modul yang terbaik yang dilakukan? Kerana kalau setiap tahun negara-negara seperti Norway, Finland dan juga Sweden itu sering dijadikan contoh dalam apa juga indeks yang ada. Sebagai satu contoh. Akan tetapi dalam konteks ini, itu mungkin sukar untuk diberikan satu penanda aras kerana setiap negara ada faktor dan juga elemen-elemen yang berbeza. Dalam aspek itu bagaimana kita melihat secara keseluruhan? Saya rasa di Malaysia, SPRM telah berubah, ya, transformasi kepada sebuah agensi yang profesional dan juga diiktiraf di peringkat antarabangsa. Cuma begitulah, oleh kerana ada beberapa faktor seperti pegawai, di kalangan pegawai mereka, pengambilan pegawai, ya, dilakukan masih dilakukan oleh SPA, dan mereka memberi alasan bahawa mereka tidak dapat memperolehi ataupun pegawai yang lebih pakar. Itu akan diubah dalam sedikit masa lagi, saya kira. Tapi kalau berasal kepada persepsi indeks, ya, Corruption Perception Index, kebanyakan pada negara yang duduk di atas tu merupakan negara yang kecil, seperti Denmark, Singapura, Finland dan sebagainya. Jadi kemungkinan besar mereka ini dapat mengawal masyarakat, ya, dengan begitu cepat dan pantas, selain daripada mereka mempunyai budaya integriti yang begitu tinggi. Jadi masalah kita sekarang ialah masalah integriti. Jika sekiranya seseorang itu, rakyat, ya, mengetahui bahawa jangan buat apa yang salah, buat apa yang betul, saya rasa kegiatan rasuah di negara ini akan berkurangan. Masalah kita buat apa yang salah, kita kutuk juga benda yang salah. Kutuk apa juga yang salah. Jadi lebih baik kalau kita mempunyai integriti yang baik, kita hanya perlukan satu software yang begitu mudah yang dikeluarkan oleh UiTM, tetapi pengendalinya perlulah dikendalikan orang yang berintegriti. Maka kita akan safe dari segi keuangan dan juga sistem itu akan berjalan dengan baik. Dalam aspek itu juga mungkin ramai mengatakan kempen kesedaran, pendidikan dan sebagainya, tapi ianya tidak akan ke mana sekiranya ianya tidak nampak hasilnya, kerana kita mahukan hasil itu nampak di depan mata. Tapi adakah kita menuju ke arah itu? Itu kita bincangkan selepas ini, Datuk. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis awal ini selepas ini. Okey, pertama kita dalam analisis awani, dan Datuk, kalau kita melihat kepada mungkin apabila indeks dan juga keputusan itu dikeluarkan, kita selalu melakukan perbandingan dengan negara-negara lain dan kita perlu melihat ini secara menyeluruh.
Dan dalam aspek itu juga bagaimana kita melihat bahawa peranan itu dimainkan oleh setiap agensi yang berkaitan dalam usaha membentas rasuah, dan bagaimana juga dalam aspek itu juga NGO dan juga gerakan-gerakan sivil ini turut memainkan peranan, dan ini adalah usaha yang berterusan. Dan untuk mendapatkan satu praktis dan juga menjadi sebagai salah satu negara yang boleh dijadikan contoh, kita menuju ke arah itu dan usaha-usaha sedang dan telah pun dilakukan. Pandangan Datuk bagaimana? Begini ya, dunia mengalami krisis identiti. Mengikut pandangan Deloitte yang ibu jabat di Amerika Syarikat mendapati bahawa dalam kajian yang menunjukkan bahawa 44% daripada remaja apabila diinterview mengatakan bahawa mereka sanggup mencari jalan pintas untuk naik ke atas. Ini merupakan masalah integriti secara global. Di Asia Pasifik pula mengikut pandangan Regional Director Sri Rat di Berlin, dalam kajian menunjukkan bahawa di Asia Pasifik sebanyak 40% daripada remaja apabila disurvey mengatakan bahawa apabila mereka mempunyai peluang dan juga apabila mempunyai kuasa, mereka sanggup melakukan rasuah di suatu hari kelak. Ini masalah integriti di Asia Pasifik. Di Malaysia juga ada kajian yang dibuat dalam tahun 2003 dan juga 2007 oleh UKM mendapati bahawa 30.5% daripada remaja sanggup melakukan rasuah apabila mempunyai peluang dan juga apabila mempunyai kuasa. Dan ini merupakan krisis integriti. Jadi kalau kita cakap secara langsung, kalau kita berdasar kepada barometer di Malaysia hanya 3% saja yang mempunyai pengalaman terlibat rasuah. Sedangkan secara mengikut barometer 2003 secara overall kita dapati di negara lain lebih kurang, kalau overall average dia 31%. Maknanya ini merupakan satu peringkat yang bagus. Kita harap kita dapat maintain supaya tahap rasuah ini dapat dielakkan. Begitu juga kalau kita melihat kepada persepsi institusi di Malaysia, persepsi institusi yang kita adakan kajian. Iaitu institusi Polis Diraja merupakan yang paling tinggi, dan yang kedua badan politik. Jadi ini tak kira parti politik mana-mana, badan politik. Dan kalau dari segi pengalaman daripada masyarakat, kita dapati bahawa bila ditanya apakah institusi yang mereka mengalami pernah bagi rasuah, yang pertama masih lagi PDRN, tetapi yang peliknya yang kedua ialah sistem kehakiman. Yang ketiga pendidikan, dan yang keempat kesihatan. Jadi saya melihat ini merupakan satu implikasi yang tidak begitu baik jika sekiranya terdapat rasuah, kita terpaksa beri rasuah untuk mendapatkan khidmat kesihatan. Jadi perkara-perkara sebegini adalah begitu mustahak untuk kita kaji dan melihat kembali implikasi-implikasi yang buruk, yang terutama sekali kepada golongan-golongan bawah. Dan ini juga memerlukan data yang komprehensif, dan dalam aspek yang sama bagaimana kita melihat bahawa dengan data ini pencegahan dapat dilakukan satu perkara, dan pencegahan yang berkesan. Dan dalam aspek itu juga bagaimana kita memandang ke hadapan bahawa masalah-masalah yang dilibatkan dengan isu integriti dan juga rasuah ini akan lebih rumit di masa-masa akan datang, dan ini dapat ataupun perlu dibendung dengan lebih baik jika di peringkat yang lebih awal. Kerana kalau dilihat kepada kajian dilakukan di peringkat Asia Pasifik itu, saya rasa umur remaja itu semakin lama semakin rendah untuk mendapatkan kuasa dan juga mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan penerapan nilai itu dapat dilakukan dengan peringkat lebih awal. Itu bagaimana kita dapat mengikut pakar psikologi, umur yang terbaik untuk kita mengajar dan juga dapat ditangkap oleh kanak-kanak ialah di antara 6 hingga 12 tahun. Ini dikenali sebagai psychological cycle. Ini bermakna ini merupakan tahap yang terbaik. Bayangkan anak-anak kita yang pergi tadika, apabila mereka datang untuk berjumpa dengan kita sebagai bapa, selalunya ia akan percaya guru yang mengarahnya membeli itu membeli ini daripada kita seorang bapa. Ini menunjukkan bahawa proses sosialisasi di kalangan kanak-kanak umur 12 hingga umur 6 hingga 12 merupakan umur yang paling penting, dan saya pasti di sekolah juga seperti juga di negara barat yang mana mereka menempatkan spesialis yang mempunyai masters yang tahu untuk mold kanak-kanak ini supaya menjadi seorang insan yang baik. Begitu juga ada juga yang sekolah-sekolah yang mempunyai PhD, kerana ini merupakan satu tahap yang begitu
baik dan juga akan memberi masalah kepada negara jika sekiranya kita tak dapat memperbaiki dan selesai di waktu ini. Datuk memegang banyak topi, sebelum ini sebagai pakar kriminologi dan sekarang di TIM, dan ini sikit sebanyak mungkin memberikan dimensi yang berbeza terhadap peranan dan juga fungsi TIM sebagai salah satu contoh dalam kita menjalankan aspek untuk membentas rasuah dan sebagainya. Dalam aspek ini, bagaimana kita melihat bahawa banyak lagi yang boleh dilakukan dan pun telah dilakukan, dan bagaimana itu dapat dianalisis dengan daripada sudut yang berbeza, dan bagaimana informasi itu dapat dikongsikan supaya persepsi dan juga realitinya adalah sama dan tidak ada satu kontradik yang luas. CPI kita ada dalam NKRA Malaysia. Ini bermakna ia begitu penting sekali, dan juga negara-negara di seluruh dunia ya, CPI diiktiraf ya sebagai satu indikator sama ada negara itu negara rasuah atau tidak. Dan bagi NGO kita sebagai TI ya, bagi kita akan berjuang untuk menghapuskan rasuah, dan bagi kita what is right is right, what is wrong is wrong. Jadi kita akan bercakap dan juga kita akan memperbetulkan apa yang tak betul, dan kita adalah NGO yang tidak dibayar gaji, dan kita adalah ikhlas demi untuk mencegah rasuah dan juga demi untuk masa depan anak-anak kita, anak cucu kita, supaya kekayaan negara dapat dikecapi dan juga dikongsi oleh anak cucu kita. Dan kempen kalau si YouTube yang kita siarkan daripada awal tadi, katanya ada sambungan dan sebagainya, dan mungkin dapat memberikan impak yang lebih besar di kalangan masyarakat. Saya kira lagi seminggu 2 minggu kita ada sambungan yang kedua, yang mana ini akan memberi impak yang lebih besar, dan juga kita dapat memahami secara keseluruhan cerita-cerita apakah sebenarnya implikasi daripada kanak-kanak yang tak tahu mengenai apa itu rasuah, tetapi mereka dipelajari, diajar oleh kita, oleh bapa, oleh cikgu atau sebagainya, kita tak tahu. Kerana kebanyakan daripada pakar-pakar kita di Malaysia ini, mereka lebih menumpu dan menitik berat kepada kajian-kajian politik daripada kajian-kajian masalah sosial. Saya rasa sudah sampai masanya pakar-pakar kriminologi dan juga pakar-pakar yang berada di universiti meluangkan masa mereka dan mencari root cause. Kerana setiap modul yang di luar negara tak semestinya sesuai dipakai untuk di negara ini. Itu adalah satu kajian. Okay, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam analisis Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda kerana sudi menonton. Teruskan bersama kami di Facebook ataupun Twitter Astro Awani. Mungkin anda boleh kongsikan juga cerita anda, dan anda boleh teruskan bersama kami juga di Instagram ataupun di akaun ataupun di www.astrawani.com. Sekian saja analisis Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Thank you.